أجرا بعد العسر يسرا ربنا. Dia di serang yang dekat DOP tu dah. Tahu kan? Right. Boleh dengar sound tak? Industri penternakan lebah kelulut mencipta potensi pasaran yang lebih besar dengan memperkenalkan inovasi serta teknologi moden. Ia bagi memastikan kelangsungan rantaian madu kelulut selain mencipta sumber pendapatan seterusnya meningkatkan taraf ekonomi komuniti setempat, khususnya golongan Bumiputera B40. Bayu Gagah Marketing Senam Berhad tampil dengan inovasi baharu iaitu Rumah Kelulut Lestari Mustafa Haif selain menggunakan sistem Hilda bagi mengendalikan pengeringan madu. Pengurus projek Innofosi DPUB Sarawak 2019, Suryadi Muhammad Nasir berkata, industri penternakan dan pemeliharaan lebah kelulut mempunyai potensi besar dan boleh diperluaskan di seluruh Sarawak. Inovasi yang kita perkenalkan di dalam bentuk peternakan iaitu secara akar umbi dia yang seperti yang kita boleh lihat adalah dari segi Mustafa Haif dan juga pengenalan dari segi tiang Milos dan juga pengenalan aplikasi yang dipanggil iBoss. Aplikasi iBoss berfungsi untuk menalpasti masalah pada sarang lebah kelulut yang mempunyai koloni yang bermasalah dan jumlah kuantiti tuaian pada sarang bagi tujuan pemantauan dan analisa. Ia adalah platform atas talian yang menghimpunkan penternak kelulut dan menyediakan analisa serta maklumat bagi memperkasakan industri lebah kelulut. Sementara itu, Ketua Program Teraju Sarawak, Karina Dawid berkata, peranan teraju adalah membantu meningkatkan taraf ekonomi komuniti di kawasan pedalaman. Jadi di bawah melalui program Dana Pembangunan Usahawan Bumiputera, kita telah berkooperasi bersama beberapa agensi ataupun IPT sebagai implementer untuk menjalankan program menaikkan pendapatan komuniti di kawasan pedalaman, di kawasan kampung lah. Jadi antara rakan kolaborasi kita adalah Industri Sains Malaysia di mana kita telah melaksanakan program pembangunan usahawan Bumiputera semenjak tahun lepas. Setakat ini, produk Bayu Kelulut telah menembusi pasaran antarabangsa dan diekspor ke 3 buah negara iaitu China, Jepun dan Taiwan dan akan melebarkan sayap ke Amerika Syarikat serta Arab Saudi menerusi kerjasama Universiti Sains Malaysia dan Teraju. Universiti Malaysia Terengganu UMT mencipta sejarah baru dengan penghasilan bar tenaga segera dengan menggunakan roti lebah kelulut yang berkhasiat tinggi dan kajian berkenaan dibuat penyelidik UMT Profesor Madya Dr. Wan Iryani Wan Ismail sejak 6 tahun lalu selepas menyaksikan kekangan bekalan makanan ketika bencana bah kuning pada 2014. Dan sejak itu tercetusnya idea untuk menghasilkan produk makanan segera yang memenuhi keperluan dan khasiat yang diperlukan oleh tubuh manusia.
Profesor Madya Dr. Wan Iryani memilih roti kelulut yang selama ini dianggap tidak mempunyai nilai komersial. Namun setelah kajian dibuat, ia terbukti mengandungi antioksida yang tinggi. Produk ini merupakan produk berasaskan penyelidikan dan merupakan produk julung-julung kali yang kita menggunakan roti lebah daripada kelulut untuk dijadikan sebagai bar tenaga yang bukan sekadar memberikan tenaga secara segera tetapi turut memberi nutrisi-nutrisi yang berkhasiat kepada badan kita. Jadi ini merupakan inovasi terkini yang pertama berdasarkan tingkat dunia menggunakan roti lebah kelulut untuk memberikan tenaga dan juga nutrisi dalam masa yang sama. Beliau ditemui TV Al-Hijrah selepas majlis pelancaran Be Ready Kelulut Energy Bar yang dibuat secara maya yang turut dihadiri Naib Chancellor UMT Profesor Datuk Nur Aini Mohtar. Turut diadakan majlis penyerahan pelesenan hak cipta intelek antara UMT dan Bayu Gagah Marketing Sdn Bhd yang juga secara atas talian. Tambah Dr. Wan Iryani, idea itu telah berjaya meraih geran penyelidikan bernilai RM120,000 dan kajian telah dilakukan bersama pelajar di Pusat Penternakan Kelulut. Bar tenaga ini sesuai diambil oleh pelajar, atlet dan petugas barisan hadapan yang berjuang melawan COVID-19. Sementara itu, menurut pengarah pemasaran wilayah Pantai Timur Bayu Gagah Marketing Sdn Bhd Sabri Abidin Sulong, beliau optimis untuk mengetengahkan produk berkualiti tinggi ini ke pasaran tempatan dan antarabangsa. Ini adalah usaha Bayu Kelulut untuk mempertabatkan superfood pertama Malaysia dengan mengeluarkan produk hileran berdasarkan R&D bersama Universiti Tempatan. Pihak Bayu juga akan membawa energy bar ini ke GAFU 2021 di Dubai, UAE pada akhir bulan Februari nanti dan memasuki pertandingan produk terbaik di sana, insya-Allah. Jadi saya amat teruja dengan perkembangan yang telah dilaksanakan oleh satu syarikat tempatan, Bayu Megah, yang ini telah melihat kepada keseluruhan value chain, ekosistem untuk memasarkan produk ini, satu produk yang halal, superfood Malaysia yang akan tembus di peringkat global, tetapi dia telah melihat tentang orang kata di peringkat awalnya. Pihaknya berharap superfood ini dapat menjulang nama UMT dalam pengkomersialan penyelidikan dan pembangunan R&D serta menjadi inspirasi kepada penyelidik lain. Madu kelulut boleh dijadikan salah satu alternatif bagi meningkatkan imuniti badan manusia, lebih-lebih lagi ketika negara diancam virus COVID-19. Perkara itu disahkan menerusi hasil kajian dan penyelidikan mengenai manfaat serta kebaikan madu berkenaan. Menurut penulis buku Kelulut, Antioksidan dan Tekanan Oksidatif, Profesor Madya Dr. Razina Sharif, banyak lagi dapatan kajian daripada sampel asli madu kelulut diperolehi, malah dibukukan untuk rujukan para penternak dan masyarakat umum. Penulisan buku berkenaan turut mendapat kerjasama Bayu Gagah Marketing Sdn Bhd. Eksperimen yang dijalankan adalah berbentuk in vitro, di mana sampel yang diberikan menunjukkan madu kelulut mempunyai kesan antioksidan yang tinggi dan boleh melindungi sel dari kerosakan DNA. Anggap sahaja DNA ini sebagai tiang konkrit rumah, di mana apabila tiang rumah ini rosak, maka ia akan memberikan kesan kepada seluruh rumah. Jadi begitulah untuk analogi DNA. Jika DNA rosak, maka ia akan memberikan kesan kepada seluruh tubuh. Beliau yang juga Ketua Makmal Bioserasi Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi CRIM Universiti Kebangsaan Malaysia UKM berkata, selain meningkatkan imuniti badan, madu kelulut juga mampu berfungsi sebagai pelindung kepada kerosakan DNA dan tekanan oksidatif. Dalam pada itu, pengusaha produk Bayu Kelulut turut mengalu-alukan usaha dan kerjasama dengan pihak kerajaan, universiti dan industri dalam memperkasakan perusahaan industri madu kelulut ke persada dunia. Kajian terperinci secara saintifik seumpama ini juga diharap dapat meneroka kelestarian dan kebaikan madu kelulut sekaligus memberi maklumat baru kepada masyarakat. Mudahan masyarakat umum terima anjakan paradigma dan sedar serta mula beralih dari amalan pemakanan makanan sampingan yang mengandungi
serba kimia kepada pemakanan-makanan sampingan semula jadi alam seperti madu kelulut, keluaran bayu kelulut, satu jenama yang dipercayai. Collar baju Syah ada Syah. Collar baju belah. Alright. All the best. Impian. Ada apa dengan impian? Matlamat. Ada apa dengan matlamat? Hanya mereka yang inginkan kejayaan punya impian dan matlamat. Sedang yang lain hanya berharap tanpa berbuat apa-apa. Di manakah kau berada? Jadikan ia senjata untuk membantumu. Percaya pada dirimu. Keluarkan singa yang ada. Kau wujud kerana Tuhan telah memilihmu untuk hidup. Jadi hiduplah dengan penuh erti. Jangan jadi singa yang tidur. Bangun dan mengaumlah sekuatnya. Buktikan pada semua yang kau bukan yang biasa. Jadilah luar biasa. Jinakkan singa di dalam dirimu. Keluar. Kejar impianmu. Berlari sebatas angin. Dan jangan toleh ke belakang. Kegagalan itu sumber kekuatan, bukan kekalahan. Jangan gentar menghadap musuhmu. Jangan gentar menghadap halanganmu. Musuh terbesar adalah dirimu sendiri. Tundukkan dirimu dan kau akan temui kejayaan. Kejut singa yang telah lama tidur. Ini masanya kau menjadi raja di dalam hidupmu. Inilah masanya kau pula yang mengatur hidupmu. Cukup menjadi yang biasa. Kau itu luar biasa. Kau itu raja dirimu, singa yang megah dan tabah. Kau itu insan yang inginkan kejayaan. Buktikan kepada mereka yang kau juga mampu meraih kejayaan. Buktikan kepada mereka yang kau itu seekor singa yang kuat. Buktikan kepada mereka yang kau juga mampu lakukan. Dan buktikan kepada mereka kau juga punya impian dan matlamat. Janganlah berputus asa. Tiada kejayaan yang mudah. Bangun. Keluarkan singa di dalam dirimu. Dan berlarilah sepantas-pantasnya mencapai impian.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua yang dah hadir. Okay, sebelum tu Farah nak tanya suara Farah jelas ke, sangkut-sangkut ke? Cuba komen sikit dekat ruangan chat tu. Sangkut-sangkut dah Farah, tak dengar kan? Jelas. Okey, terbaik. Thank you team saya. Okey, baiklah. Kita akan bermula pada pukul 9.05. Jadi, ada lagi 3 minit. Selamat datang Kak Jariah, Puan Nur Aisyah dan juga Puan Zarini, Dr. Muhammad Rosni. Terima kasih kerana sudi menjadi panel jemputan kita pada malam ni dan juga tim saya. Okey, baiklah. Terima kasih sangat-sangat Farah ucapkan. Jadi sudi-sudilah bagi tahu dalam grup komuniti kita tu kan. Jemput lagi yang lain datang. Kerana untuk sesi 30 minit ni yang paling penting pada Farah lah, kerana kita bersama dengan Prof Madya Dr. Rosni bersama kita. So bolehlah on camera bersama-sama Farah dan tim Farah, Tuan Super Shah. Kan? Itu dia. Saya memang suka lah bila saya suruh on camera, cak terus. Puan Nur Aisyah ni dia terus bersama-sama dengan saya. Thank you, terima kasih Tuan Syah. Okey, Kak Ju. Kak Ju ni selalunya sama macam Puan Nur Aisyah, dia punya semangat tu. Macam tu Okey, jadi sekejap lagi kita akan bermula. Sebelum tu selamat datang Dr. Muhammad Rosni. Terima kasih kerana sudi bersama-sama. Nak cari tudung jap? Boleh, tak ada masalah. Okey, baiklah. Sebelum tu Farah akan sharekan kita punya tentatif untuk malam ni supaya kita tak terlebih lagi dari landasan kita Okey, sebentar saya kongsikan. Okey, jadi untuk tentatif malam ni ada lagi 1 minit untuk sesi seterusnya. Yang mana sesi Farah akan bermula, tadi Farah dah bermula dari pukul 9, Farah dah share dah satu video tu. Selalu saya suka share sebab apa? Sebab video tu dia punya tajuk pun dah semangat, dia kata bangkitkan singaku. Maksudnya singa tu adalah kita. Kita yang orang kata apa? Kita yang kena bangun dari situasi selesa tu. Sebenarnya kita ada keterujaan kita sendiri dalam diri kita. Yang tanpa kita sedar. Dan pada pukul 9.05 kejap lagi saya akan serahkan mic saya kepada Prof Madya Dr. Rosni selama 30 minit untuk sesi beliau bersama-sama dengan kita. Tanya saja apa saja soalan yang bermain di fikiran, di hati, di jiwa, di nurani. Nampak berjangga pula saya malam ni kan. Maksudnya tanya sahaja, apa sahaja. Kan, mana-mana yang dah dapat detox, yang dah buat pembelian pun boleh tanya. Kenapa doktor dia berbiji-biji? Kenapa dia tak terus liquid? Kenapa kena campur air? Pun boleh tanya. Itulah benda penting kan. Macam Farah pun sebenarnya nak tanya benda macam tu. Kenapa biji-biji doktor? Jadi saya masukkan soalan Q&A gitu kan. Okey, dan seterusnya selepas itu kita akan bersama strategi dan kita ada waktu rehat untuk dah 9-5 minit. So kita akan habis sharp 10-30 minit dan Farah pun tak nak curi-curi masa lagi sebab kita dah ada agenda kita sendiri untuk malam ni. Okey, dan Farah menjemput Prof Madya Dr. Rosni untuk bersama sesi kita pada malam ni. Terima kasih hampir 10 orang yang bersama kita pada malam ni dan ajak lagi semua sekali untuk jam pada malam ni. Okey, dipersilakan. Silakan Prof Madya Dr. Rosni. Okey, terima kasih Farah. Pertamanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua. Boleh dengar? Okey. Boleh doktor, jelas. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua yang menyertai sesi Q&A 30 minit untuk malam ni bersama saya. Dan kemudian akan terus bersama dengan Farah dan tim sampai habislah. Jadi saya dipahamkan, saya diberikan slot 30 minit untuk menjawab persoalan tuan-puan bis partner ataupun bakal bis partner Bayu lah.
Biodisakinah ni So terutamanya fokus pada biodetox. Boleh tanya juga yang lain-lain anti-infeksi, homeopathic painkiller pun boleh tanya juga. Tapi kita fokus kepada biodetox lah sebab sekarang ni tengah hangat, tengah panas pasal biodetox ni. Detox yang tengah orang hangat sekarang ni, saya pun WhatsApp bertalu-talu masuk dan bis partner yang lain pun yang dari Disakinah pun banyak mendapat WhatsApp. Puan Nur Aisyah sendiri pun banyak dapat WhatsApp dan juga dah saya dipahamkan ada juga yang sudah masuk ke BAMS lah. Dia orang dah follow link tu. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh terus tanyalah. Sebab saya tak berniat nak berceramah panjang malam ni sebab ini bukan sesi untuk saya bagi talk, tapi saya nak menjelaskan mengenai produk mengenai detox ataupun homeopathic painkiller ke ataupun anti infeksi ke. Mana-manalah yang tuan-tuan puan-puan rasa nak tanya, saya bersedia untuk jawab insya-Allah. Okey, saya buka ada soalan lah. Okey, Assalamualaikum doktor. Saya Hisham daripada Kulim Kedah. Saya nak tanya doktor, ubat detox doktor tu. Ya. Saya memang dah amat dah, botol kedua pun dah nak habis. Cuma alhamdulillah yang botol kedua pun nak habis dah, nak masuk botol ketiga. Cuma saya nak tanya, nak dapatkan klarifikasi antara 1 jam dengan 1 jam tu. Saya dah tengok jadual yang doktor bagi tu, dia stok daripada pukul 8 sampai pukul 12. Kemudian dia stok sambung balik pukul 2. Jadi maksudnya kat situ ada ruang untuk kita makan lah, lunch kot, untuk makan tengah hari. Tetapi kalau kita makan lewat ke apa semua tu, maksudnya kita elok pada perut kosong lah doktor, yang kita nak kita nak spray tu. Ya, konsep dia memang perut kosong. Mana kata kalau kita makan pukul 3, adjust balik jadual tu tak apa. Katakan pukul 3 kita makan. Jadi pukul 12, pukul 1 masih boleh spray lagi. Pukul boleh spray sebab dia at least 1 jam gap sebelum makan, 1 jam gap selepas makan. Itu yang molek benar lah. Itu je konsep dia. Pegang konsep tu. Kadang-kadang kita terlewat makan ke tercepat makan, kita boleh adjust baliklah jadual tu. Jadual tu cuma guideline. Okay, guideline dia 1 jam sebelum masa makan, 1 jam selepas masa makan untuk nak stop ataupun nak start spray. Okey, faham. Pula lagi. Terima kasih banyak doktor, itu dari saya ya. Okay, terima kasih Tuan Syam. Doktor, apa tu kalau macam untuk orang yang highly stress person lah kan, macam orang ada anxiety semua tu, ada tak doktor punya macam klien lah, maksudnya testimoni, bila ambil detox ni, how does it help orang yang ada anxiety, GERD, all these things lah. Okey, terima kasih soalan yang bagus daripada Puan. Apa saya tak nampak nama ni? Puan Ju, doktor. Puan Ju. Minta maaf tak nampak nama, tak timbul di skrin saya ni. Okey. Jadi soalan ni soalan yang sangat valid. Pengalaman saya dah sekitar 9 tahun guna detox ni untuk nak merawat pesakit. Inilah contohnya pesakit anxiety disorder, penyakit gastrik, GERD, anxiety disorder ni kami panggil GGA lah. Pesakit yang ada 3 serangkaian untuk masalah perut ni kami panggil GGA. Mana kata pesakit yang ada gastrik, stage seterusnya dia akan ada GERD ataupun GERD orang sebut, dan yang stage yang paling teruk dia akan jadi anxiety disorder, jadi GGA. Dan sebelum kami rawat menggunakan remedi spesifik untuk, dia ada remedi spesifik dia, formula saya itu dipanggil set anti GGA itu kemudian kita akan cakap di bawah slot bioterapi lah. Okay. Dan sebelum kami suruh dia start dengan set anti GGA tu, kami akan suruh dia detox dulu at least 1 bulan. Jadi dalam proses detox ni pun pesakit akan dah rasa sebenarnya makin bagus. Dia punya anxiety, dia punya gastrik, dia punya GERD. Cumanya dalam proses detox tu memang azab. Untuk pesakit gastrik, GERD, anxiety ni dia azab sikit lah, healing crisis dia.
Jadi memerlukan pemantauan yang rapatlah daripada pihak kami ya. Kalau sesiapa-siapa yang ada gastrik, GERD, anxiety ini bagus walaupun dia sudah ambil detox, terus channelkan kepada pihak kami untuk handle kalau ada apa-apa berlaku healing crisis yang tak diingini lah, yang dia takut, dia akan panik ya. Sebab dia mudah panik, orang ada anxiety ni dia akan cepat panik ya. Kenapa jadi begini? Kenapa perut saya rasa tiba-tiba macam terbakar, lagi teruk. Jadi itu tanggungjawab tu bukan tanggungjawab biz partner untuk nak konsult dia orang, serahkan kepada pihak kami lah kalau ada kes-kes begitu. Tapi memang baik, boleh merawat. Detox tu permulaan untuk merawat. Doktor, saya ada soalan. Bagaimana kalau pengambilan detox ni untuk ibu mengandung? Adakah ada efek ke, side effect ke? Macam mana? Untuk ibu mengandung kami tak bagi ambil detox. Okey, dia kontraindikasi ya. Itu antara pantang dia, ibu mengandung tak boleh ambil detox ni ya. Tunggu sampai melahirkan anak. Sebab apa? Sebab kita tak nak ambil risiko keguguran. Itu saya kata detox ni bagus. Cumanya detox ni dia ada kes dia tidak boleh memilih ya. Termasuk dengan janin yang sedang dikandung pun boleh digugurkan. Kalau contohnya kalau janin tu ada masalah pun dia akan gugurkan. Itu yang masalah. Kita tak tahu, mungkin detox tu mengeluarkan janin tu sepatutnya dikeluarkan. Tapi takut perasaan ibu yang dan bapa lah, dia orang tak boleh terima hakikat. Nanti dia akan salahkan detox. Sebenarnya detox tu ada kes dia keluarkan sebab janin tu dah bermasalah. Sebab sebenarnya kalau janin tu tak ada masalah apa, semua dia strong, dia di dalam rahim tu dia tak akan keluarkan. Tapi ada kes yang terkeluar keguguran waktu ambil detox. Ini bukan kes saya lah. Ada kes-kes yang di bawah pengamal-pengamal lain. Sebab saya daripada awal saya dah stop dah. Orang-orang yang mengandung memang saya stop, tak bagi ambil detox. Selepas melahirkan baru ambil detox. Faham. Ada menjawab soalan kan? Jawab. Kak Jo ada soalan lagi ya? Doktor, kiranya 1 tahun kalau ikut yang doktor ni kan, 6 kali detox lah dalam 1 tahun ni. Yang 3 botol tu untuk 1 bulan ya? Ya, 3 botol tu untuk 1 bulan. Yang 6 kali ini orang ini yang paling kerap untuk orang sihat boleh gunakan detox ni. Ikut protokol yang 1 bulan guna, 1 bulan rehat. Ini paling kerap untuk orang sihat lah. Okey. Tengok tajuk dia pun untuk individu sihat. Cuba buka yang individu sakit. Cuba tunjuk yang individu sakit. Dia beza tu. Tunjuk yang sakit. Mana yang sakit? Dia untuk orang yang sakit, dia lagi kerap. Untuk pesakit kronik, memang saya suruh ambil lagi kerap lah. Dia boleh ambil direct 3 bulan, kemudian dia boleh stop 1 bulan. Dia ambil direct 3 bulan, dia stop 1 bulan. Itu. Jadi itu untuk pesakit kronik. Tak ada dalam slide ke apa? Itu saya dah bagi dah. Sepatutnya dia berkembang dengan itulah. Tapi tak apalah. Dia untuk orang sihat, maksimum dia 1 bulan ambil, 1 bulan stop ni. Okey, ini untuk sakit lah, tengok. Okey, stop di sini, Jangan gerakkan slide. Okey. Ini untuk orang sakit protokol dia 3 bulan dia boleh ambil direct, dia stop 1 bulan. Dia boleh ambil maksimum 9 kali lah dalam setahun untuk orang sakit Tapi untuk orang yang sihat 6 kali cukup dah. Sebab apa? Sebab kita tak nak overburden dia punya badan dia dengan proses mendetox ni sampai selalu sangat cirit-birit pun tak bagus. Jadi kalau untuk pesakit kronik, okey, tak ada masalah sebab dia banyak sangat benda-benda bermasalah dalam badan dia. Okay, doktor ada soalan dekat ruangan chat daripada Puan Zarini. Dia kata kalau ada healing krisis, perlu stop dulu ke detox ni? Dan juga satu lagi soalan daripada Puan Hamidah. Dia tanya antara detox dengan bekam, mana yang lebih efektif? Bos, dia kata. Okey, soalan pertama tu ini soalan yang bagus yang biasa orang tanya juga lah.
Kalau berlaku healing crisis yang teruk, tak boleh tahan, dia boleh stop dulu. Dia boleh stop dulu sehari dua, kemudian sambung balik. Itu satu cara. Satu cara lagi dia bertahan, dia banyakkan minum air kosong lah. Dengan sebab salah satu punca healing crisis terlampau teruk ni, kalau orang kurang air dalam badan. Sebab apa? Sebab toksin nak keluar, tapi air tak cukup untuk dikeluarkan benda-benda yang toksik tu. Jadi dia akan tersangkut. Dia akan tersangkut di kita punya bawah kulit, di sendi-sendi, dia tak boleh nak keluar. Jadi benda-benda beracun itu utamanya macam asid urik tu utamanya, dia boleh crystallize, dia akan jadi gout yang teruk. Itu salah satu sebab kenapa saya suruh orang yang kena healing crisis yang teruk ni banyakkan minum air. InsyaAllah dia akan kurang dan dia boleh bertahan. Tetapi kalau dia tak boleh tahan sangat, dia boleh stop dulu sehari atau 2 hari, lepas tu okey dia sambung balik. Yang ketiganya, dia boleh gunakan painkiller, homeo painkiller. Ini dah makna kata dia tak nak berhenti, tetapi dia nak teruskan juga, dia boleh ambil homeo painkiller untuk sementara waktulah. Tetapi saya tak galakkan, sebab dia boleh suppress kesan healing crisis itu sebenarnya kesan yang baik, kesan nak merawat. Tapi apapun, kalau boleh bertahan, banyakkan minum air kosong, banyakkan berehat, itu yang terbaiklah. Itu soalan yang pertama yang ditanya. Yang kedua tadi bekam dengan detox. Detox dengan bekam mana yang lebih baik? Okey, pertama kita kena yakin bekam itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kata tak ada benda yang lebih superior daripada apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan. Okey? Jadi bekam clear cut. Memang dia very efektif kalau dibuat oleh orang yang pakar, dibuat mengikut bulan-bulan, hari-hari kiraan yang betul, dia akan jadi ubat yang sangat mujarab. Cuma masalahnya kita nak dapatkan waktu yang paling tepat untuk kita, nak jumpa orang yang paling pakar, yang sesuai untuk buat bekam kepada kita, itu yang jadi masalah. That's why kadang-kadang orang berbekam tapi dia tak ada apa-apa efek. Sebab dia tak ikut cara yang betul yang diajarlah, dianjurkan. Dia main bekam dia tak boleh. Jadi bekam saya tak mau komen sebab dia clear cut memang superior. Dan bekam ni adalah kaedah, salah satu kaedah rawatan yang saya bagi tahu daripada dalam keluar ke dalam. Siapa-siapa ingat? Saya dah bagi tahu dalam grup. Dia adalah kaedah untuk rawatan daripada luar ke dalam. Mana kita guna luar kan, kita cucuk di luar kan, di luar kulit. Kemudian kita sedut darah. Daripada kita punya intervensi di luar ni, dia akan menyebabkan kesan pemulihan itu masuk ke dalam. Dia merawat, mengaktifkan, rejuvenate pelbagai organ kita lah. Sebab apa? Sebab detox ni ialah salah satu, kena faham, bekam ni adalah salah satu detox secara fizikal. Sedangkan yang kita cakap sekarang ni adalah detox secara homeopati, menggunakan bahan-bahan alami, tenaga alami untuk rangsang sistem badan kita, sistem detox kita untuk keluarkan benda-benda beracun. Jadi dia the next after bekam memang detox yang kita guna pakai. Okay? Dan kita kena faham bekam tu adalah salah satu jenis detox yang superior, very fast action, very effective, tetapi dengan syarat dibuat oleh orang yang pakar, timing mesti betul. Okay? Manakala detox ini pula ialah kita menggunakan kaedah daripada dalam ke luar. Kita makan ubat tu, makan detox, dia akan rangsang sistem kita untuk berfungsi, kemudian baru dia akan tendang keluar segala benda-benda beracun tu. Itu pasal saya cakap, yang terbaik ialah bukan kita cerita mana satu yang lebih efektif, tidak. Kita bercakap kita sinergikan, kita gabungkan. Okey, kita gabungkan, baru kita akan dapat efek yang maksimum. Okey, efek yang maksimum. Sebab kita tak tahu waktu bila kaedah bekam tu sangat sesuai untuk kita tak tahu. Jadi detox pun kita tak tahu waktu bila yang bulan mana kita pakai yang akan betul-betul berkesan untuk kita. Kita tak tahu sebenarnya. Tapi kita tahu dia berkesan. Cumanya dia ada masa-masa yang kita sangat boleh berdisiplin, itu yang paling berkesan. Tapi kalau disiplin kita lari ke laut, ada hari kita spray, ada hari kita tak spray, mungkin masalah. Jadi bila kita combine dua-dua ni, confirm dia akan perfect lah. Kita gabungkan, kita sinergikan. Jadi kita tak cerita pasal istilah
mana lebih superior, mana yang no. Saya tak setuju dengan kita nak bandingkan mana yang itu, sebab benda tu benar clear cut, jelas. Jadi cadangan saya kita gabungkan. Pesakit saya pun semua saya suruh gabungkan antara berbekam, teknik luar ke dalam dan juga menggunakan detox daripada dalam ke luar rawatan. Jadi dia perfect. Dia perfect. That's why ramai pesakit kami sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Sembuh tu maknanya sembuh. Sembuh dalam bidang perubatan naturopati ni, mana kita sembuh. Mana kita penyakit itu akan pulih dan dia akan jadi orang normal. Pesakit gout kami ramai dah yang pulih. Pulih tu mana kata sampai sekarang 8 tahun yang lepas dia dah pulih, sampai sekarang dia tak ada lagi kena serangan gout. Dia boleh makan macam-macam, hidup normal, tak perlu lagi bergantung dengan painkiller, tak perlu lagi. Dia boleh hidup normal. Itu makna kata kita nak cari kesembuhan. Pulih yang sebenar-benarnya, maknanya kita tak bergantung ubat untuk selama-lamanya. Ini adalah rawatan perubatan naturopati. Kita tak perlu gantung dengan ubat, termasuk dengan ubat dalam bidang kami pun tak perlu gantung selama-lamanya, tak perlu. Dah pulih, sembuh, selesai, cukup. Kalau nak rawat penyakit. Pandai main benar ni, kita tak perlu pergi hospital dah sebenarnya. Tak perlu pergi hospital. Penyakit kita akan sembuh dengan izin Allah SWT, sebab kita yakin dengan apa-apa yang Nabi SAW anjurkan, dan juga kita jumpa orang yang betul. Kita berbekam dengan orang yang pakar, orang yang ahli. Timing betul, kita gunakan detox, Jadi dan gunakan remedi-remedi yang menjadi penawar mujarab, dia akan okey. Dia akan sembuh. Okey doktor, kita ada soalan daripada Kak Zarimi. Maksudnya bulan 1 ambil, bulan 2 stop, sambung pula bulan 3 dan seterusnya. Macam tu ke doktor? Ya, so, doktor, ada soalan lagi. Masa ambil painkiller tu, detox kena stop dululah kan? Of course lah, sebab dia dah tak tahan dah ambil detox, dia kena stop dululah. Dia kena fokuskan painkiller pula. Sebab dia tak tahan, kalau dia teruskan juga detox, no point lah dia guna painkiller. Sebab proses detox tu akan menyebabkan healing crisis dia dari hari ke hari sama ataupun makin meningkat. Jadi dia kena stop dulu sekejap. Sehari ke, tapi hari-hari ini stop, dia fokus kepada painkiller je. Sebab ubatan saya ni walaupun semuanya selamat, tapi dia tak boleh ambil dua serentak. Homeo painkiller dengan detox tak boleh ambil serentak. Sebab salah satu akan kalah. Dalam kes ni homeo painkiller akan dibuang keluar lah. Kalau you detox, you ambil homeo painkiller akan dibuang keluar. Sebab detox ni lagi superior, lagi power. Okay, doktor. Soalan lagi. Untuk wanita yang period, boleh ke ambil detox ni? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Lepas tu ada soalan lagi daripada Kak Hamidah. Maknanya kalau nak detox lebih efektif atau lebih cepat berkesan, cara terbaik bekam dulu atau boleh buat serentak? Okey, sekejap. Saya nak tambah lagi yang tadi tu. Sebelum saya lupa lah, berkaitan dengan period ni, detox ni banyak juga membantu wanita-wanita yang ada masalah senggugut. Asal nak period dia senggugut, lepas tu dia punya period pun tak tentu hala. So detox boleh diguna pakai nak selesaikan masalah, nak bantu selesaikan masalah senggugut, period tak menentu. Jadi sebenarnya detox ni banyak membantu wanita. Kalau dia, dan soalannya bolehkah dia ambil dalam time period, memang sangat boleh, tak ada masalah. Okey, yang tadi tu, yang soalan terbaru Tuan Syah. Boleh ulang? Saya tak ingat. Saya rasa dia stop kot. Okey. Daripada Puan Hamidah, maknanya kalau nak detox lebih efektif atau lebih cepat berkesan, cara terbaik bekam dulu atau boleh buat serentak tu. Dan daripada Puan Zarimi. Okey, tak apa doktor jawab yang tu dulu, nanti saya akan continue untuk next question. Tidak satu-satu, sebab saya kalau 2 soalan, 3 soalan nanti pening pula nak jawab. Okey. Dia konsep detox ni, dia akan menolak keluar segala benda-benda yang
yang kotor, yang beracun tak dikendaki ya. Jadi terbaik ambil detox dulu sebulan. Ujung bulan tu habis je detox, pergi berbekam. Sebab apa? Sebab dia dah kumpul lah. Dia dah kumpul dah segala racun, dia keluarkan. Ada yang tak keluar habis. Dia akan pergi ke bawah kulit. Racun dalam badan kita ni dikeluarkan dari organ, dia akan berkumpul di bawah kulit. Kalau tak dikeluarkan melalui air kencing, melalui najis. Jadi berbekam tu terbaik setelah kita kumpul. Macam sampah lah, kamu nak buang sampah kan? Sapu, itu kita buat detox lah. Kita kumpul setempat, baru masuk dalam plastik pergi buang. Jadi proses nak masuk dalam plastik pergi buang tu, itu adalah berbekam nanti. Jadi ujung bulan baru berbekam. Itu yang sangat baiklah. Jangan berbekam dulu baru buat detox. Jadi dia tak mencapai matlamat lah. Okay, next question. Next question saya tak dengar. Next question. Kita orang tu dia makan jamu ke, habatus sauda, madu, suplemen, boleh ke ambil detox ni doktor? Kiranya dia ambil detox ni, at the same time dia makan jamu, dia makan habatus sauda ataupun dia makan madu. Boleh tak doktor? Okey, macam saya bagi tahu. Benar-benar yang nutrisi ni, madu ni kira nutrisi ya. Kira kalau dalam perubatan kami dia kira bahan asas pemakanan kita. Madu, minyak zaitun, habatus sauda, semua tu dia kategori dia sebagai pemakanan. Jadi dia akan masuk dulu. That's why saya suruh ambil madu, ambil habatus sauda, ambil dulu. Pagi tu ambil dulu yang tu telan. Dah 1 jam kemudian mana kata benda tu dah masuk, dah digest, semua dah ready untuk diserap. Ataupun dah diserap, baru kita start buat detox. Jadi tak ada masalah. At least jarak dia 1 jam dengan pengambilan madu dan sebagainya. Baru dia akan fulfill lah kita punya matlamat kita untuk nak detox dengan lebih berkesan, menyihatkan tubuh badan. Jadi tak ada masalah. Cara dia mesti betul. Cara dia ambil dulu segala madu, segala apa-apalah yang kita gunakan hari-hari itu, makanan kita. Doktor nak tanya, set detox ni kalau existing cancer patient boleh pakai tak? Boleh consume tak? Okey, cancer dia stage berapa? Dia breast cancer, I tak tahu dia tahap mana. Dia relax. Dia dah kena dulu and then dia relax balik. Dia ada fisio, ada kemo semua lah, all sort of things. Okey, kalau kes kanser ni memang saya amat berhati-hatilah. Kalau setakat stage 1, stage 2 tu saya masih benarkan guna detox lah. Tanpa apa-apa contohnya kita kena buat consent form ke, tak perlulah, guna macam biasa aja. Tapi kalau stage yang dah 3, stage 4, saya akan suruh juga at least kita kena tanda tangan apa-apalah, borang. Mana kata dengan pihak kami itu dia orang kena deal terus dengan pihak kami lah. Sakit kanser ni katakan dia nak juga guna detox, selepas tu dia kena kontak pihak kami lah untuk pemantauan yang rapat, untuk konsultasi dan juga untuk kami nak memahamkan dia yang orang kanser ni stage 3 ke stage 4 dia boleh tiba-tiba pitam ke, mati ke. Sebab kita takut nanti dia kata mati sebab detox. Sedangkan terminal cancer ni dia anytime boleh mati. Dia ambil detox ke, tak ambil detox ke, ambil kemoterapi ke, tak ambil kemoterapi ke, dia boleh mati anytime kalau pesakit kanser terutamanya yang stage 4. Jadi saya cukup berhati-hati, takut timing dia ngam-ngam dia ambil kita punya detox tu dia meninggal. Itu ada masalah sikit. Jadi kita kena fahamkan dulu dan dia orang kena bersetuju dulu yang tak akan menyalahkan kita kalau apa-apa berlaku dalam proses detox. Sebab detox ni sebenarnya tidak akan memudaratkan pesakit kanser. Tapi kanser dia sendiri itu yang boleh memudaratkan dia. Takut itu sajalah. That's why benda ni betul-betul kena jelas. Dan mesti ada rekod, at least WhatsApp, dia bersetuju mengambil, mana kata risiko tu dia kena tahu. Yang pesakit terminal kanser ni dia anytime dia boleh mati. Soalan yang bagus, yang valid lah soalan.
Terima kasih. Ada lagi? Doktor, since doktor punya master or PhD dalam toksologi, nak minta sedikit maklumat lah kan mengenai toxic in food, toxicology in food. Oh, okey. DC macam itulah the word. Toksikologi, food toksikologi ini luas bidang dia. Saya ini mengkuliahkan kepada pelajar pun hanya basic pun satu semester, 4 bulan baru tamat silibus. Jadi dia kalau saya nak bagi pun memang agak susah lah nak ringkaskan dalam 1-2 minit, memang payah. Jadi dia kena, soalan tu kena spesifik. Bahagian mana sebenarnya yang puan nak tanya, nak tahu sangat. Saya boleh highlight. Kalau nak cakap kita secara itu memang susah sebab benda yang 4 bulan punya kuliah, 14 minggu punya kuliah saya nak ringkaskan dalam 1-2 minit memang susah lah. Doktor, macam kita lah kan suri rumah ataupun para ibu dan isteri ni kan memang kerja kita lah memasak, menyediakan makanan untuk keluarga. Jadi di mana letaknya toksik dekat dalam sayur, buah, ikan yang kita dok masak hari-hari tu? Adakah disebabkan cara kami masak tu yang menyebabkan makanan tu jadi toksik? Dia gabung. Itu kalau kita cerita pasal toksikologi dalam makanan ni, dia daripada from farm to table. From farm to fork, orang cakap tu kan, daripada ladang ke mulut kita. Okay? Itu proses dia. Jadi dalam rantaian tu, sama ada daripada ladang memang dia orang gunakan pestiside yang banyak, gunakan insektisida dan sebagainya, itu pun dah racun. Tanah sendiri pun ada setengah-setengah tempat, contohnya macam di Kundasang, tanah sendiri pun dah high in heavy metal. Jadi sayur tu secara alami pun tinggi heavy metal kalau di Sabah. Itu tak boleh cakap apalah. Tanah dia memang high in mercury, high in plumbum, dan juga sayur-sayur di tanah tepi jalan, kereta lalu lalang daripada asap kenderaan pun akan menyebabkan tinggi plumbum, tinggi benda-benda logam-logam berat lah. Daripada seafood pun banyak logam berat secara alami. Itu belum kira yang orang buang dalam laut lagi, buang langsung belum kira. Jadi benda tu ada dah dalam makanan. Lepas tu sampai ke rumah kita, itu belum kira lagi yang diproses dia panggil sebagai lepas tuai. Post harvest teknologi pun dia banyak menggunakan chemical kan nak awet supaya sampai kepada kita dalam keadaan yang boleh bertahan lama. Itu pun satu lagi punca pencemaran bahan-bahan toksik. Lepas tu kita masak. Okey. Kalau kita banyak menggunakan teknik membakar direct flame, dia akan menghasilkan bahan-bahan bersifat karsinogenik pula. Bahan-bahan yang menyebabkan kanser. Yang makan hari ini tak sakit. Dia makan hari ini, makan esok, amalkan 2-3 bulan, amalkan setahun 2, lepas 5-6 tahun baru kena kanser. Itu. Jadi saya kaji juga bahan-bahan yang menyebabkan kanser, bahan yang menyebabkan kematian mengejut, bahan yang mengganggu darah dan sebagainya banyak. Jadinya kita tak dapat lari dari pencemaran. That's why dia sangat relevan detox. Orang yang sihat pun saya suruh detox. That's why saya suruh detox sampai 6 kali maksimum boleh detox. 6 bulan maksimum yang kita boleh detox orang yang sihat. Sebab apa? Sebab walaupun you tak sakit, tapi makanan you, ini soalannya. Makanan kita makan, air yang kita makan, yang kita minum, air paip, filter ke tak filter, klorin, semua tu benda-benda macam inilah yang kita kena tengok balik. Orang sihat kita kena jaga sebelum sakit, kita kena detox buang. Jadi saya nampak cara yang paling orang boleh buat ialah detox buang lah. You nak kontrol di restoran you makan, confirm ton of toxicant dalam food tu, confirm. Dalam air dan teh tarik sirap, confirm. Pewarna pun banyak yang toksik. Jadi tak boleh nak elak benda ni, susah nak elak. You makan di rumah pun, you gunakan bahan-bahan yang you beli, segala sos, segala tu, kicap, apa semua. Kalau kita cek pun ada juga bahan toksik dia. Belum kira you memasak sendiri, you menggoreng. Menggoreng dia akan menghasilkan toksik yang lain. You grill pun akan menghasilkan toksik. You rebus lama pun akan menghasilkan toksik. Jadi
susah nak cakap. Yang paling less menghasilkan toksikan ni ialah bahan yang you rendam dia baik-baik, you detox dia guna air garam ke apa, pakai cuci dia dulu, buang-buang. Lepas tu pastikan dia organik, yang terbaik you tanam sendiri, tak ada pesticide semua. Kemudian you minimize, minimal treatment, maknanya minimal cooking. You mungkin blanching dia sekejap ke, itu yang paling less sekali, ataupun non-detectable lah dia punya bahan beracun dalam tu. Tapi berapa kerat yang boleh amalkan macam tu? Soalannya. Okey, terima kasih doktor. Atas perkongsian yang sekejap sangat kan. Farah pun rasa macam tak cukup 30 minit tu sebenarnya. Jadi kita dah sampai ke 30 minit untuk sesi Q&A. Sekiranya masih ada pertanyaan, persoalan yang bermain di minda dan juga masih nak bertanya lagi, tim saya dah ada letakkan satu link Telegram. Di situ memang doktor akan apa orang kata, akan terus jawab secara direct lah. Macam Kak Ju kan ada persoalan daripada Tuan Nur Hafiz pun tak ada masalah. Boleh bertanya dan terima kasih masih setia bersama untuk sesi kita pada malam ni. InsyaAllah untuk seterusnya kita akan jemput lagi doktor insyaAllah. Kan? So sekarang ni Farah nak terus masuk ke sesi jana pendapatan kita. Seperti yang kita dah lihat tentatif tadi yang Farah dah kongsikan bersama. Jadi Farah nak kongsikan pula di mana Farah ada 2 minit lagi. 2 minit untuk kongsikan di mana ini adalah strategi Bayu Goal kita. Yang mana kita dah tambah 2 lagi strategi. Yang mana sekejap lagi Tuan Super Shah akan memperkenalkan 2 lagi strategi kita. Yang secara lebih detail. Kalau hari tu masa hari launching tu tak sempat dia nak bagi tahu sekian-sekian. Tetapi untuk hari ini insyaAllah dengan 15 minit tu dia akan menggunakan dengan sebijak-bijaknya timing tu untuk bagi tahu apa yang paling menarik di dalam 8 strategi kita. Jadi seperti yang Farah dah maklum juga, yang mana ini antara business partner yang dah berjaya jana pendapatan bersama Bayu. Bagi business partner daripada Di Sakinah, new team kita yang dah masuk ke Bayu Community business partner pun selamat datang Farah ucapkan lagi sekali. Dan ini antara payslip yang mereka telah dapat yang telah bersama Bayu. Kalau kita lihat kat sini kan ada dapat 2,000, ada dapat 3,000. Maksudnya mereka dah tahu dah mengapa perlu join dan perlu serius dalam jana pendapatan ni. Ya betul, kita memang ada gaji hakiki, ada kerja hakiki orang kata kan, ada gaji tetap orang kata bulanan. Tetapi kita kena fikir juga kan, mungkin daripada side income kita tu membantu kita menggembirakan keluarga kita. Dan paling penting Farah nak maklumkan kepada semua business partner, di mana kalau kita lihat di sini ini antara cara pelbagai cara jana pendapatan bersama Bayu ya. Sebab Farah banyak dapat baru ni, Farah banyak pertanyaan cakap, Farah adakah Bayu ni seperti MLM? Sebab kena macam itu orang je, kena cari orang tak Farah highlight besar-besar kat sini. Tidak, kerana apa yang HQ keluarkan tu adalah secara berjemaah. Maksudnya kita cari orang, kita duplicate diri kita untuk buat jualan ni. Okey, Farah ada 1 minit lagi dan Farah percepatkan. Dan kita juga mengeluarkan dropship style. Dan juga beli stok inbound and jual offline di mana-mana. Maksudnya kalau kita nak buat seperti pasar tani ke, jual kawan-kawan terdekat ke, itu pun salah satu cara di dalam Bayu. Dan yang paling terakhir, kita beli stok inbound juga, harga borong dari HQ. Dan kita boleh guna consignment method di kedai-kedai pasaran. Sebagai contohnya, kalau kita lihat kat sini adalah cara leader kita, Mama Cinta. Dia buat apa? Dia buat jualan dengan kawan-kawan dia. Dan HQ sendiri turun ke pasar tani untuk buat jualan. So, Farah nak highlightkan lagi sekali, kita bukan sistem MLM. Tu yang paling clear sekali dah. Sebab apa? Bila tengok strategi ni macam MLM je, kena cari cara orang. Tak, itu secara
berkumpulan. Dan HQ memang dah, orang kata apa, dah keluarkan cara yang paling mudah kita duplikatkan diri kita. Kita amal, kita cari orang yang amal madu juga, amal detox juga. Itu cara yang paling mudah. Okey, so seterusnya cerita kita, saya serahkan mic saya kepada Tuan Super Shah untuk detailkan lagi strategi seterusnya. Silakan Super Shah. Baik, Assalamualaikum semua. Terima kasih Farah. Okey. Sebelum kita mula, Syah nak tanya lah. Semua sihat ke sihat semua ni? Kalau sihat, komen 2. Nak tengok fokus ke tak tadi. Apa time Farah duk berceloteh, time Farah duk terang apa. Lepas tu doktor tengah jawab sesi-sesi Q&A pula kan. Tengok rancak berdosa, tengok ramai tadi kan. Okay. So sebelum tu nak tanya lah, boleh dengar tak suara Syah? Boleh dengar tak suara Syah? Dengar Okay. Alright. So tanpa membuang masa kita mula Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So okay. Ini adalah contoh jikalau tuan-puan semua amalkan sistem dropship yang tuan-puan buat sekarang ni lah. Okay. Kita ambil contoh set detox, okay, yang harga retail dia RM200 dan harga ejen dia adalah RM160. Okay, kita ambil contoh tuan-puan semua jual 50 set, okay, kalau 50 set darab dengan RM40 untuk runcit, tuan-puan semua akan dapat RM2,000 sebulan. Okay, ini adalah sistem dropship yang majoritinya business pakai, faham tak? Ini adalah majoritinya. Tapi jikalau tuan-puan semua amalkan sistem dropship, nak buat benda yang sama juga, cumanya dengan Bayu, okey, dengan Bayu menggunakan sistem pump, tuan-puan semua akan dapat RM2,560 sebulan. Macam mana tu? Sebab kita ada PV tuan-puan semua. Kita ada pengiraan PV. Kalau kita tengok dekat sini, kita ambil contoh yang sama juga. Jual 50 set je, tak banyak, 50 set je sebulan, okey, sebulan, 50 set sebulan, okey, dan kita darabkan dengan untung runcit dia RM40, kita akan dapat RM2,000, dan 50 set tu kita akan darab pula dengan 70 PV tu, 70 PV kita akan dapat 3,500 PV, dan jumlah komisen yang kita layak dapat adalah 16%. So macam mana kira 16% ni? Macam mana dapat 16%? Okey. Kalau kita tengok kat gambar ni, yang kecil ni, nampak tak gambar ni? Kalau nampak komen 3. Nak tengok nampak ke tak gambar ni? Nampak tak? Alright. Farah Lee kata 3. Kak Jayashi kata 3. Okey. Kak Zuraidah kata 3. Alright, semua nampak Okey, kalau kita tengok dekat sini, kan? Dia punya PV dia adalah 3,500 PV, yang mana dia layak untuk dapat ruby. Dekat sini. Dia duduk kat sini. Dia antara 12,800 dan 3,200. 16% lah dia layak dapat bonus. Dan sebab tu lah, kalau kita ambil 3,500 PV dia tu, darab dengan bonus yang dia layak dapat, dia akan dapat RM560. Dan total sebulan dia akan dapat RM2,560. Okey teruskan. Okey. Itu kalau strategi sistem dropship yang kita buat sendirian. Okey, kita buat seorang-seorang. Tak ada orang kata tak ada kawan, kita buat seorang je, okey. Ini pula adalah sistem strategi berjemaah. Okey, kita buat ramai-ramai. Okey. Yang pertama adalah teknik tanpa jualan. Okey, strategi tanpa jualan. Okey. Strategi tanpa jualan ni nama dia adalah masam-masam manis. Yang mana masam-masam manis tu, kalau kita tengok dekat sini ada Bayu Black Seed Oil, ada 1 set detox dengan madu kelulut 1 kg multifloral. Okay. So kenapa kita amalkan tiap-tiap bulan macam ni? Okay, first and foremost yang Syah nak tetapkan dalam mindset tuan-puan semua adalah selepas kita amalkan set detox, kita buang semua yang tak elok dalam badan, toksin-toksin dalam badan, dan kita amalkan benda-benda yang baik, habatus sauda, madu kelulut dan sebagainya. Okey. Dan macam Prof cakap tadi lah, selepas kita buang toksin-toksin tu, selepas kita amalkan detox 1 jam, kemudian baru kita ambil
batu sauda ke, madu kelulut ke dan sebagainya. Okay. Alright. Okay, untuk first month, first month kita ambil contoh dekat sini adalah Mr. Myo. Mr. Myo pada bulan yang pertama dia ajar anak-anak bawah dia tu untuk amalkan benda yang sama juga. Okay, ambil satu black seed oil, ambil satu set detox dan amalkan juga apa madu kelulut 1 kilogram 1 botol. Okay, 1 botol. So dekat sini kalau kita tengok dia punya group sale akan jadi 2,390 PV. Dan kalau kita tengok berbalik kepada apa tu kita punya gambar tadi tu, and 2,390 PV tu dia akan layak dapat dekat ni lah, dekat ni. Di antara 3,200 dan 800. So basically dia layak dapat 11% lah. Okay, 11%. Okay. Dan kalau kita tengok dekat sini, dia punya total override yang dia akan dapat adalah RM143.40 dan dia punya personal sale pula dia akan dapat RM26.29. Dia dapat tu hasil daripada 11% tu darab dengan personal sale dia lah, dia punya PV, dan total income untuk bulan tu yang dia amalkan saja dan dia ajar 10 orang di bawah dia untuk amalkan juga adalah RM419.69. Okey. Clear tak semua? Kalau clear, cek komen 5. Nak tengok clear ke tak? Cek komen 5. Okay. Alright, 5. Oh, line. Line okey dah ke? Okay, no? Okay, untuk second month pula, dia di bawah tadi tu nak dapatkan pendapatan yang sama juga macam Mr. Myo. Okay, yang anak-anak buah Mr. Myo tadi tu, dia nak dapatkan pendapatan yang sama. So, apa yang dia perlu buat adalah duplicate teknik yang Mr. Myo amalkan tu. Faham tak? Dia just amalkan juga. Amalkan benda yang sama. So, basically, pendapatan yang Mr. Myo akan dapat untuk bulan kedua adalah RM2,679.19. Okey. Ini untuk bulan kedua. Dan bulan ketiga, benda yang sama juga. Dia ajar orang yang di bawah anak buah Mr. Myo tadi pun, dia ajar benda yang sama juga. Dia suruh orang di bawah pun amalkan benda yang sama juga. So, pendapatan Mr. Myo di bulan ketiga, dia akan dapat RM15,981.53. Benda yang sama juga, dia orang duplicate je teknik yang sama. Okey, duplicate. Dan tuan-puan bayangkan, pendapatan unlimited income yang tuan-puan semua boleh capai dengan sistem yang strategi ataupun teknik yang company-company besar di luar sana dah pun pakai. Kita tailor down ke dalam teknik-teknik kita untuk bersesuaian dengan tuan-puan semua. Okay. So, next adalah gelora. Gelora ni juga adalah teknik berjemaah lah, tapi lebih kepada fighter lah, kepada yang nak menjual macam Kak Ju. Fighter kan Kak Ju. Okay. Contoh dia dekat sini. Setiap bulan Kak Ju jual 4 set detox. Okay. Jual 4 set detox je. Okay. Sebulan. Dan pada bulan pertama, kita ambil contoh Kak Ju. Kak Ju pada bulan yang pertama, Kak Ju ajar 10 orang di bawah Kak Ju untuk jual 4 set detox juga. Okay. Dan kalau kita tengok kat sini, group sale ataupun total PV untuk Kak Ju adalah 3,080 PV. Okay. 3,080 PV. Dan kalau kita tengok dekat sini, total override yang Kak Ju akan dapat adalah RM168. Okay. RM168. Personal sale pula Kak Ju akan dapat RM30.80 lah, sebab 11% yang Kak Ju bonus yang Kak Ju layak dapat tu disebabkan oleh 2,800 PV tu lah. Okay. Dan kalau kita tengok dekat sini, affiliate adalah RM250. Okay, macam mana Kak Ju boleh dapat affiliate RM250? Sebab RM25 tu hasil daripada kita ajar orang-orang di bawah kita tu, ataupun kita rekrut orang di bawah lah. Okay. And untuk runcit yang Kak Ju akan dapat adalah RM160. Okay, sebab Kak Ju menjual. Okay, Kak Ju tak amalkan, Kak Ju menjual sahaja. Okay. Dan bulan pertama, income yang Kak Ju akan dapat adalah RM608.80. Okay.
Alright. Untuk bulan kedua, anak buah di bawah Kak Ju pun duplicate teknik yang sama juga. 3 duplicate teknik yang sama juga. Teknik Gelora dengan menjual 4 set detox sahaja. So, bulan kedua Kak Ju akan dapat RM3,298.80. Okay. And bulan ketiga, untuk pendapatan yang Kak Ju akan dapat pada bulan ketiga adalah RM18,883.60. Ini semua hasil daripada teknik duplicate. Okay. Teknik duplikasi. Alright. Dengan modal menjual RM640. Okay. Okay. Kita jual 4 set detox saja sebulan. Dan kita tanam pada anak buah kita, 10 orang di bawah kita tu, untuk kita jual juga 4 set detox yang sama. Okay. Dan kita pun boleh dapat pendapatan unlimited income macam Kak Ju. Alright. Okay. Ini adalah video contohlah penggunaan Bio Detox. Okay. Hai guys, hari ni ada nak tunjuk macam. Boleh dengar suara tak? Boleh Alright. Hai guys. Ni ada nak tunjuk macam pakai detox. Mula-mula kita kena angkatkan lidah ke langit mulut dan spray 5 kali. Sedapnya. Comel je muka adik Adam kita cuba detox. Muda-muda pun dah amalkan detox untuk kesihatan kita. Okay. Alright. Ini serba sedikit tentang testimoni detox lah. Kalau kita tengok kat sini, Assalamualaikum Dr. Rosni, syukur Alhamdulillah saya dah amat anti-infeksi. Nampak tu. Antibody saya dah semakin kuat. Alhamdulillah. Nampak? I can be my tomorrow to the clinic in the morning. Last time I informed she has a pylori. Sekarang ni since never go to for endoscopy. So the real condition is not known. Okay. Not confirm. Yes, 11 AM because I will go to airport 12. Nampak? Sorry. Plus immune booster if any infection by virus or bacteria really occurred. Contoh lain lagi. Testimoni lain. Good morning doctor, I'm not sure if you still remember my mom. Ni sambungan kisah tadi itulah. Negative for the test show negative for H. pylori. We are very happy and high thanks for your help. Ini adalah contoh-contoh testimoni lah. Okay. Next. Okay, sebelum kita nak pass kepada Farah, kita akan play dulu satu video. Okay. Alright. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money.
He lies that he is not tired. He lies that he is not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Okey, terima kasih tim saya. Tuan Superstar. Dia belanja kita satu video kan, berkenaan dengan orang kata apa, peribadi seorang ayah. Kalau kita lihat kat sini, siapa yang dapat menggambarkan sesuatu? Cuba komen dua sekejap, Farah nak tengok siapa yang tersentuh dengan video tu tadi. Peribadinya seorang ayah yang apa, anak dia sampai cakap he lies. Masih dia menipu. Kerana apa? Nak menunjukkan kebahagiaan kepada anak dia. Cuba komen dua sebentar. Saya nak lihat berapa ramai yang rasa betul-betul nampak bagaimana seorang ayah yang berusaha nak menggembirakan keluarga dia. Dua. Wow. Tuan Syafuadi, dua. Terima kasih. Nampak di sini? Nampak kat sini kan? Maksudnya seorang ayah walaupun dia tidak ada wang berlebihan kan, walaupun dia tak mencukupi, orang kata kan, dia punya pendapatan, tetapi demi keluarga, dia sanggup diamkan usaha untuk cari side income lagi. Begitu dah, orang kata apa, peribadinya seorang ayah. So, kenapa Farah highlightkan video tu tadi? Maksudnya, seseorang yang memang nak jana pendapatan ni, dia tak kisah. Maksudnya andai kata itu adalah ruang rezeki dia, insyaAllah dia akan usaha dan terus berusaha ke arah itu. Okey, terima kasih. Dan ada juga soalan sebelum Farah bermula dengan next strategi kita. Jadi pada Puan Hamidah, saya ada terbaca tadi yang mana dia kata ini macam MLM je. Macam yang Farah dah highlight tadi Puan Hamidah, untuk makluman. Yang sebelumnya Farah masuk ke strategi ni, yang mana ini bukan Bayu tidak mengeluarkan strategi orang kata apa macam MLM. Yang mana kita duplikatkan diri kita. Seperti yang macam tadi Tuan Syah dia dah apa? Dah explain. Dua jenis strategi, iaitu gelora dan masa-masa manis. Maksudnya satu, kalau kita nak guna untuk amal sendiri. Dan satu lagi, kita memang nak cari orang untuk jana pendapatan bersama kita. Sama-sama dapat income. Jadi macam Farah nak tegaskan juga, di next strategi ni pun sama. Macam Farah nak masuk ni hang tuah. Jadi di sini Farah nak bagi tahu, kita bukan membuat MLM, tetapi cara kita ni ada 4 jenis. Macam Farah dah kata tadi, tim kita pun pergi ke pasar tani, buat belian borong daripada HQ. Lepas tu cara dropship, yang mana HQ yang settlekan semua. Kita hanya perlu apa? Key in di sistem, dia punya alamat dan juga pembelian.
Lepas tu HQ yang hantar. Macam tu. Postage-nya semua HQ yang akan settlekan. Okey. Ya, betul. Tuan Syed. Single line orang kata. Single line. Dia bukan MLM. Tetapi single line. Okey. Terima kasih. Baik. Farah akan teruskan untuk next strategi iaitu hang tuah. Kalau kita lihat di sini sama konsep seperti Tuan Supershah ceritakan, yang mana kita hanya perlu duplicate rakan-rakan yang memang nak jana pendapatan macam kita. Tetapi dalam hang tuah ni, dia bukan teknik jualan. Analogi yang Farah nak highlightkan di sini ibarat setiap bulan kita tarik troli di dalam Lotus. Lotus yang paling terkini kan, bukan Tesco lagi dah. Contoh kita tarik satu troli dan kita membuat pembelian beras, kita buat pembelian apa orang kata minyak masak, apa lagi, kalau sawi, macam-macam lah untuk barangan rumah. Tetapi di sini dalam hang tuah ni ibarat analoginya begitu, iaitu teknik tanpa jualan, yang mana setiap bulan kita hanya perlu amalkan satu kotak Be Ready. Kalau kita lihat di sini untuk satu troli kita ni berjumlah RM304. Nampaknya satu troli kita ni berjumlah RM304, yang mana kita hanya perlu amalkan satu kotak Be Ready, nampaknya kat tepi tu, dan juga satu botol 1 kilo multifloral, satu botol DSO dan juga satu buku debuih, begitu juga 3 pack bapak sambal. So ini adalah troli kita. Untuk satu bulan kita gunakan untuk suplemen satu keluarga. Tu yang Farah nak highlightkan. Jadi untuk teknik pun sama, kita duplicate. Contoh, kita cari 10 orang rakan kerja kita yang memang amal madu kelulut, amal Be Ready kepada 10 orang ini. Maka kita tak payah pening-pening dah fikirkan nak cari sistem dia ke tak perlu, kerana dalam sistem BAM dah lengkap semua sekali, dah dikira. So kita hanya perlu perlu cari lagi rakan-rakan kita yang memang nak amalkan suplemen daripada bayi keduduk. So pada penting sekali. So di sini pada bulan pertama, keuntungan yang kita akan dapat dari hang tuah ni adalah RM396.26. So Farah tak nak cerita panjang dengan dia punya group sale ke apa, kita dapat lihat di sini strateginya. Dan pada bulan kedua pula, pada bulan kedua kita akan dapat, kalau kita lihat kat sini nampak kita akan dapat RM2,309.26. Bagaimana keadaan ini terjadi? Kerana dengan 10 orang yang kita jaga tadi, rakan-rakan kita tu kan, yang memang amalkan satu troli suplemen bayi kelulut kan, daripada bayi kelulut. Jadi di sini mereka pun nak jana pendapatan juga. So pada bulan kedua dan seterusnya, begitu juga pada bulan ketiga. Di sinilah orang nampak, di sinilah kita akan nampak bagaimana tim kita mula berkembang. Macam Farah kata, ini adalah single line, bukan MLM. So Farah highlight lagi sekali, kalau kita betul-betul kalau kita betul-betul teruskan, kita nampak target kita di mana, insya-Allah kita akan capai. Dan pada bulan ketiga insya-Allah kita akan dapat jana RM13,775.22 dalam hang tuah sahaja, teknik tanpa jualan. Memang amal sendiri sahaja. Okey, so Farah nak masuk kepada strategi madu 3. Sebelum tu komen 3, siapa yang nak dengar strategi madu 3? Komen 3 sekarang. Farah nak lihat berapa orang yang nak Farah teruskan. Pembelian untuk diri sendiri, tapi kena ada orang bawah lah. Betul. Betul. Maksudnya Puan Zarini di sini dia single line. Kita yang duplicate cara kita kepada rakan kita. Bukannya orang kata apa, lepas dia ni ambil kita akan dapat. Tak macam tu. Okey. Komen 3. Farah nak tengok tadi. 3. Okey, terima kasih. Baik, Farah akan teruskan dengan madu 3. Farah akan teruskan dengan madu 3. Di mana kalau kita lihat strategi madu 3 pun sama. Yang mana kalau tadi teknik tanpa jualan,
Sekarang ni barulah bermulanya teknik. Orang kata madu 3 ni teknik amal 1 botol, buat jualan 2 botol. Macam mana keadaan teknik madu 3 ni berlaku? Jom kita tengok strateginya bagaimana. Cara yang sama, konsep yang sama, duplikatkan orang yang amal 1 botol dan buat jualan 2 botol 1 kilo multifloral. Itu cara dia sama. Kalau kita lihat di sini, 10 orang ni adalah rakan-rakan terdekat kita. Caranya mungkin kita boleh buat dropship style. Pergi pasar tani ada orang yang memang rapat dengan kita kan, datang dan memang jenis memang amal madu kelulut. So inilah cara dia. So pada bulan pertama kalau kita lihat, kita guna strategi madu 3 ni, kita akan dapat RM870.54. Nampaknya di situ. Maksudnya teknik-teknik ni duplikatkan diri kita. Bukannya kita orang kata kita ni cari orang, kena cari orang tak. Tetapi dengan mana duplikat ni adalah amal 1 botol, jual 2 botol. Kalau kita lihat kat sini unsur runcit kita akan dapat RM80. Daripada kita closekan dia menjadi tim kita, akan dapat kat situ sahaja kita punya komisen RM250. Yang mana kita memang ada program ya. Kalau kita bawa new team, kita akan dapat komisen RM25 seorang. Okey, dan juga personal sale kita daripada amal 1 botol buat jualan 2 botol, kita akan dapat RM68.64. Okey. So, pada bulan pertama, macam Farah dah maklumkan, untuk strategi madu 3 ni kita akan dapat RM870.54. Dan bulan kedua, kita akan dapat RM2,529.59. Bagaimana keadaannya? Sama macam Farah kata, duplikatkan. So, untuk 10 orang tu, dia pun cari 10 orang yang mana memang amal 1 botol, nak buat jualan 2 botol sahaja. Selepas tu, dengan 10 orang tu, akan cari lagi 10 orang dan pada bulan ketiga insya-Allah akan dapat orang kata apa, komisen yang daripada tim sendiri. RM28,767.23. Untuk strategi seterusnya, yang mana ini adalah madu 5. Madu 5 ni produk apa pula? Kalau tadi adalah produk amal 1 botol multifloral dan juga buat jualan 2 botol multifloral untuk madu 3. Sekarang ni madu 5 adalah produk polyfloral. So kita nampak di setiap strategi ada produk-produk yang kita dah highlightkan. Ada produk-produk yang kita dah highlightkan. Okey, so seterusnya yang mana untuk produk Bayu polyfloral ini, yang mana kita amal 1 botol buat jualan 4 botol. So dengan 10 orang rakan kita yang memang suka polyfloral. Yang mana dia memang suka polyfloral dan dia ada kawan-kawan yang suka juga polyfloral. So di sini dah bermulanya. Orang kata bermulanya teknik madu 5. Nampak kita amal 1 botol multifloral, 4 botol lagi kita buat jualan. Kepada 10 orang ni tadi pun sama, dia membuat benda yang sama, kita duplicate kepada dia. Tu kita kena jelas kat sini kita duplicatkan cara kita. Okey. So pada bulan kedua kita akan dapat RM2,414. RM2,414.26. Dan pada bulan ketiga pun sama, kita dah orang kata apa, dengan 10 orang tadi, yang 10 orang tu dah cari 10 orang untuk buat jualan amal 1 botol untuk diri sendiri dan 4 botol buat jualan. So pada bulan ketiga akan dapat RM13,880.22. So kat sini dah bermulanya kita nampak kita adalah leader. Yang bawah tu yang 10 orang yang pertama tu adalah first customer kita. Jadi dengan 10 orang tadi dia pun mencari lagi. Dia mencari lagi 10 orang yang memang amal polyfloral. Yang memang amal polyfloral. Okey, so untuk strategi, 3 strategi yang berbeza ni, madu 3, madu 5,
Dan juga apa lagi tu, hantuah. Yang tu memang kita dah khaskan produk-produk yang telah dihaskan. Okey, siapa jelas sampai sini boleh komen. Boleh komen 4. Boleh Puan Hamidah, tak ada masalah. Nanti kita akan berikan sesi recording insyaAllah. Okey, baiklah. So kita lihat dulu video ini. Losing. It's about the importance of staying united. Okey, kita silakan Tuan Super Shah. Sekiranya ada soalan nanti kita akan jawab di penghujung sesi ya, insyaAllah. Okey, terima kasih Kak Farah kita. Alright, so kita teruskan sesi kita dengan strategi 15 Abdul. Okey, saya akan go through sebab Kak Farah dah pun jelaskan dekat bahagian sesi keluarga 19 dan sebagainya tadi. Dan saya pun dah terangkan tadi dalam strategi detox kita, masa-masa manis dengan strategi Gelora. So saya akan go through je untuk yang strategi-strategi ni. Okay. Kalau ada apa-apa soalan, tanya je. InsyaAllah kita akan jawab pada sesi terakhir nanti. Okay. Alright. So, untuk strategi 15 Abdul ni, dia adalah strategi kombinasi di antara amal 3 kotak dan jual 12 kotak. Okay. Amal 3 kotak dan jual 12 kotak. Okay. So, pada bulan pertama, okay. Ni betul Kak Ju. Kak Ju, dia pada bulan pertama, dia ajar 10 orang di bawah dia untuk amal 3 kotak be ready dan jual 12 kotak be ready. Okay. Dan semua ni buat macam Kak Ju buat. Okay. Dia buat macam Kak Ju buat. Dan apa yang Kak Ju akan dapat pada income yang Kak Ju akan dapat pada bulan yang pertama adalah RM545.56. Okay. Itu pendapatan Kak Ju pada bulan yang pertama. Sebab apa? Sebab apa, dia ajar anak-anak bawah dia untuk ajar orang-orang bawah dia untuk amal 3 kotak dan jual 12 kotak be ready. Okay. Okay, next. Anak buah di bawah Kak Ju tadi tu, dia duplicate cara yang sama juga. Okay. Dia duplicate cara yang sama juga. Dan total income Kak Ju akan dapat pada bulan kedua adalah RM2,345.26. Okay. Ini pendapatan pada bulan kedua. Ini pendapatan Kak Ju pada bulan kedua. Okay. Ini pula adalah pendapatan Kak Ju pada bulan ketiga. Okay. Selepas diorang duplikasi kan, semua tu pakai duplicate strategi yang sama, amal 3 kotak dan jual 12 kotak.
pendapatan Kak Ju akan dapat pada bulan ketiga adalah RM13,811.22. Okey. Saya nak highlightkan sekali lagi, okey. Kita boleh amalkan sistem dropship kita macam biasa, Bayu akan handle dari segi penghantaran, dari segi postage, dari segi barang dan sebagainya macam biasa. Atau kita nak jadi stokis pun boleh, tak ada masalah. Atau kita nak buka booth, kita nak pergi jual pun tak ada masalah. Okay? Alright. Okay. Strategi yang seterusnya adalah strategi Doremi. Okay? Strategi Doremi. Untuk strategi Doremi ni adalah dia setiap bulan dia amal 1 botol black seed oil ataupun minyak habatus sauda dan dia jual 9 botol minyak habatus sauda. Okay? Alright. So, Tuan Hafizal ni pada bulan yang pertama dia ajar orang di bawah dia ataupun anak-anak buah dia untuk amal 1 botol black seed oil ataupun habatus sauda dan jual 9 botol habatus sauda juga. Okay. And pendapatan Tuan Hafizal pada bulan yang pertama adalah RM494.76. Okay. Ini adalah pendapatan pada bulan pertama. Bulan kedua, pendapatan yang Tuan Hafizah akan dapat adalah RM2,932.76. Macam mana dia boleh dapat ni? Sebab anak-anak buah di bawah dia pun duplikatkan benda yang sama sebab nak dapat pendapatan yang macam Tuan Hafizah dapat. That's why dia orang duplikat cara yang sama. Okay? Amal 1 botol dan jual 9 botol. Dia orang nak dapatkan juga pendapatan RM494.76. Okay? Pada bulan ketiga, Tuan Hafizal akan dapat pendapatan sebanyak RM1781.72. Ini semua teknik duplikasi. Okay? Tuan-puan cuma bayangkan. Okay? Sekiranya bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam. Macam mana pula kan? Semua pakai duplikatkan teknik yang sama juga. Semua nak dapatkan pendapatan macam Tuan Hafizal tadi. Okay? Next adalah strategi keluarga 19. Okey, keluarga 19. Keluarga 19 ni pula adalah dia amal 1 kotak Be Ready dan 1 botol 100 gram multifloral madu kelulut. Dia jual 9 kotak Be Ready dan 9 botol 100 gram multifloral. Habis. Botol pun jadi kotak. Aduh. Okey. Okey, pada bulan yang pertama. Okey, kita ambil contoh dekat sini. Chong. Okey, kita ada BP nama Chong tau. Memang betul-betul ada Chong. Okey. Pada bulan yang pertama, Chong dia rekrut 10 orang ataupun dia ajar 10 orang. Dia ajar 10 orang di bawah dia untuk amalkan benda yang sama ataupun jual benda yang sama. Okey. Amal 1 kotak Be Ready dan 1 botol 100 gram multifloral. Dan dia jual 9 kotak Be Ready dan 9 kotak 100 gram 9 botol 100 gram multifloral. Berkotak-kotak dia. Okey, dan pendapatan bulan pertama yang Chong akan dapat adalah RM593.05. Okey, ini ada bulan pertama. Bulan kedua, anak-anak buah di bawah Chong tadi tu, dia nak dapat pendapatan yang sama macam leader dia orang ni, Chong ni. So apa yang dia orang buat adalah dia orang duplicate benda yang sama. Dia orang duplicate teknik yang Chong buat. Okay. So basically bila dia duplicate, dia orang pun nak dapat RM593.05. Sama je macam Chong dapat. Okay. So pada income Mr. Chong ataupun Tuan Chong akan dapat pada bulan kedua adalah RM3,020.55. Okay. Ini adalah bulan kedua. Bulan ketiga, Tuan Chong kita ni akan dapat RM17,213.85. Ini adalah pendapatan Mr. Chong pada bulan ketiga. Okay. Alright. Okay. Farah, saya serahkan kembali kepada Farah. Okay. Itu dia penjelasan yang sama. Maksudnya, kejap internet saya dia tengah unstable. Okay, Tuan Superstar. Dah okey dah okey. Okay. Okay, baiklah. Okay, Tuan Superstar dah boleh stop share thing. Okay, baiklah.
Untuk setiap pendaftaran insya-Allah kita akan berikan macam Tuan Syah nak maklumkan tadi, yang mana kita akan berikan voucher insya-Allah untuk setiap pembelian 150 dan ke atas. Okey, baiklah. Seperti yang ada beberapa soalan yang Farah baca di ruangan chat. Okey, so kalau nak bertanya sekarang pun boleh. Kita ada lagi berbaki 6 minit sebelum kita habiskan sesi kita. Okey, untuk teknik berjemaah memang nampak menguntungkan, tapi nak cari orang bawah agak sukar. Okey, daripada soalan Puan Zarini ni, yang mana kebanyakan bisnes partner kita bermula buat jualan dengan inbox lah. Maksudnya mereka akan beli ikut strategi tetapi buat jualan dengan orang terdekat dulu, Puan Zarini. Macam yang Farah dah share satu gambar tadi daripada leader kita iaitu Mama Cinta lah. Dan nama sebenar dia adalah Puan Norita. Macam ni kan. Puan Norita ni dia bermula dengan buat jualan orang kata dengan 100 gram dahulu. Selepas tu baru dia close kan untuk jadi team dia. Maksudnya proses pertama memang mereka kena rasa dulu produk Bayu Kelulut, dan selepas dia orang dah consume, dah dapat manfaat daripada kita punya madu kelulut, insya-Allah dekat situ dah bermulanya mereka nak dapatkan harga yang lebih apa orang kata, lebih jimat. So selepas buat pendaftaran, kita dah ada new team, kita akan dapat komisen RM25 di setiap pendaftaran ahli baru, dan juga dari situlah mereka akan mula buat pembelian untuk dapatkan harga ahli. Okey. Suara sangkut-sangkut. Okey, baik. Sekejap saya refresh line saya sebentar. Okey, Tuan Syah boleh baca lagi soalan-soalan? Okey. Okey ke? Okey je. Internet Puan Zarini yang sangkut tu? Terasa internet Tuan Zarini yang sangkut. Puan Zarini. Okey, Puan Zarini. Okey, baiklah. So untuk soalan Puan Zarini, saya dah saya harap menjawab soalan. Dan juga ada daripada Puan Hamidah tadi dia bertanya. Sekejap saya scroll dulu. Alright. Okey, kalau blast kat Facebook tak kena ban ke? Sebab semua produk kan dah ada tanda harga. Okey, yang ni sekarang ni memang kita tahu ya algoritma di Facebook dia agak sensitif. Jadi kita memang dah ada satu gambar, satu folder dekat library. Mungkin Tuan Super Syah boleh kongsikan kita punya sistem di library, boleh ke? Okey, boleh. Jadi di library tu kita boleh dapatkan gambar-gambar yang tiada harga pun. Ini soalan daripada Puan Hamidah. Tapi Puan Hamidah dia kata bantai dah panggil dah, dia khabar. So nak menidur lah kata dia. Tak apa. Yang penting kita sama-sama dapat ilmu dan manfaat kan. Okey. So nampak seperti yang Tuan Super Syah kongsikan kepada kita. Yang mana di library ni lah tempat kita nak dapatkan segala gambar, segala copywriting. Selain daripada grup Telegram 100 hari kita. Okey. Jelas ke? Ada soalan lagi? Okey, Tuan Super Syah boleh explain sedikit bagaimana nak dapatkan dan juga menggunakan modul 100 hari, Tuan Super Syah. Okey, baik. Terima kasih Farah. Okey, untuk mendapatkan kita punya modul 100 hari tu, okey, tuan-puan semua akan dapat akses kepada Bayu Telegram, okey? Bayu Telegram iaitu Bayu modul lengkap 100 hari. So, dalam Bayu modul lengkap 100 hari ni kita ada semua, ada segala-galanya. Okey, kita ada copywriting, kita ada poster-poster, kita ada gambar produk, okey. So basically tuan-puan semua tak perlu pening kepala. Oh, aku nak kena create gambar, aku nak kena create copywriting, tak perlu pening, tak perlu usah risau, okey. Abang kata lagu usah risau. Okey. Nampak gambar dah ada, copywriting dah ada, cuma letak call to action kita je. Okay, call to action kita boleh dapatkan daripada ni, kita punya shopping ni.
Kita pergi dekat shopping, kita just copy je link ni, then kita masuk balik dekat modul ni, kita copy dan kita paste je dekat sini. Kita punya call to action ni. Simple as that. Okay. Alright. So, kalau macam tuan-puan semua ada masalah, gambar-gambar ni semua tak lawa lah kan. Nak cari gambar-gambar yang fresh, nak cari gambar-gambar yang baru, then don't worry, kita ada juga Bio Community Worldwide. Dekat dalam Bio Community Worldwide ni, kita selalu update. Nampak contoh, tahukah anda detox? Just anda boleh gunakan posting-posting ni. Cuma gantikan dengan anda punya, orang kata CTA saja, call to action. Okay? Contoh macam ni, lebih 6 bulan hyperthermia untuk detox lah kan. Lebih 6 bulan hyperthermia, kesan kulit seperti terbakar, kehitaman. Nampak? Just letak, gantikan dengan call to action tuan-puan semua sahaja. Yang mana tuan-puan semua boleh dapatkan di bahagian shopping cart. Okay? Di bahagian shopping. Sorry. Right. Pecah dekat daripada poin tadi ni. Okay, setiap bulan memang kena buat memang kena wajib buat pembelian ke? Okay, untuk Kak Zarimi ni, dia tiap-tiap bulan kita kena bagi mencukupi 200 PV sahaja. Okay, 200 PV tu macam mana nak dapat? Okay, 200 PV tu dia macam ni Kak. Alamak, internet saya unstable ke? Hello? Okay ke? Internet saya okey ke? Okey. Dia just bagi okey ke? Alright. Tersangkut. Okey Dah okey dah sekarang? Okey dah. Okey, dia tiap-tiap bulan dia just perlu mencukupi PV kita je untuk kita override bonus daripada ataupun commission daripada kita punya downline lah. Okey. Dari kita punya downline. Tu je. Okay. Mencukupi purchase value nilai belian. So basically macam Puan Aisyah tanya tadi tu, kita tak ada tarikh luput. So basically kita tak ada tarikh tamat lah untuk sebagai agent dan sebagainya. Okay. Kita just perlu cukupkan 200 PV je tiap-tiap bulan untuk kita override bonus daripada kita punya anak-anak buah tu. Okay. Faham Okay, tambahan lagi Untuk pengetahuan semua, 8 strategi jana income Bayu yang kami terangkan sepanjang program tadi, SGC, kami dah pun masukkan ke dalam kita punya BAM dan tuan-puan semua boleh akses dekat sini lah untuk buat pembelian. Kayaknya tak perlulah nak klik satu-satu kan, contoh macam strategi Hang Tuah. Nak kena cari Be Ready satu, nak cari BSO satu, nak cari Madu Kelulut satu kan, tak payah. Tak payah pening-pening dah. Just pergi dekat bahagian 8 strategi jana income dan klik je strategi Hang Tuah. Settle. Okay? Settle. Senang. Memudahkan. Okay? Okay. Ada apa-apa soalan ke dari Kak Siti? Kak Siti? Ada soalan ke Kak Siti? Okey. Kita dah sampai ke sesi penghujung kita di mana pukul 10.30 malam. Sekiranya masih ada soalan, kita tim Bayu akan stay, tetapi boleh diberi keizinan pada yang dah nak undurkan diri, tak ada masalah sebab kita nak ikut, memang kita nak ikut agenda kita dah pukul 10.30. Okay, sharp. Mungkin ada yang nak berehat. Mungkin macam Puan Zarimi nak tanya lebih lanjut, boleh stay di line kita lah, di kita punya Zoom ni. Okey, pada yang lain, sesi kita memang dah habis sebab ini sesi Q&A sahaja. Pada yang nak undurkan diri, boleh maksud Farah tu boleh dah tidak undurkan diri, tak ada masalah pun. Tetapi pada yang masih nak bertanya, tim kita masih lagi di sini. Mungkinlah ada soalan-soalan lagi macam tadi kan. Macam tim di Sakinah, Farah difahamkan sebab baru dan mereka memang ada banyak soalan lah nak bertanya bagaimana, adakah setiap bulan kena buat pembelian, macam mana nilai PV tu memang akan menjadi zero balik ke pada bulan terbarunya. Tu pun ada persoalan juga kan. Okey. Ada soalan lagi ke? Terima kasih Bayu tim dari terusnya dan Assalamualaikum. Okey, baik-baik, boleh. Puan Zarimi boleh stay di line kita untuk teruskan bertanya. Pada yang lain boleh, ada soalan pun boleh bertanya, tak ada masalah. Okey, Tuan Super Shah, soalan daripada Puan Zarimi.
Okey Kak Zarimi, untuk PV tadi Syah ada masalah lain. Okey tak apa. Okey, untuk PV tadi tu, dia just perlu cukupkan 200 PV saja. Okey, 200 PV saja untuk kita override bonus atau commission daripada kita punya anak buah. Kalau kita tak cukup 200 PV, tak dapatlah bonus tu. Sayanglah. Okey. So 200 PV tu mungkin Syah kena explainkan hanya berapa untuk satu botol saja plus apa jadi 200 PV tu kan. Okey, contohnya dekat sini andai kata Kak Zarimi nak beli madu kelulut saja. Madu kelulut pun dah 143 PV dah Kak. Okey. Just tambah apa-apa je lagi untuk kita punya pembelian bulanan. Dan kita cukuplah untuk kita override bonus daripada ataupun commission daripada downline kita. Okey. Jelas tak? Kalau kan macam ni, Puan Zarimi, kalau you punya income daripada anak-anak buah you dah mencecah 17,000, contohlah kan. Jadi apalah sangat untuk kita spend RM200 untuk kita maintain, lebih kurang lah 200 lebih untuk maintain. Income kita dah, kalau kita tak guna tu, maksudnya kita tak boleh override daripada kita punya anak-anak buah lah. Jadi what is RM200 lebih dengan income kita RM10,000 satu bulan. Macam tu je lah. Terima kasih kepada tim Bayu sebab jelaskan tadi. So saya harap Kak Zarimi jelas Cuma Puan Zarimi tak perlu takut. Maksudnya kalau tak beli, kalau lah on that particular month tak nak beli pun tak ada kisah. Maksudnya tak terkeluar daripada Bayu pun. Dari segi membership ke apa ke tak ada. So maksudnya next month akan buat balik lah. Maksudnya you punya team bergerak balik apa semua. You nak beli balik untuk nak enjoy you punya commission daripada anak-anak buah tu untuk override, boleh beli balik. Jadi dia tak terhapus selama-lamanya. Macam tu. Okey ke? Okay. Jawab soalan ke? Soalan boleh tanyakan lagi. Kak Zarimi, ada soalan lagi ke? Secara officialnya kita dah habis 10.30 tadi. Kalau ada soalan, apa-apa lagi soalan, kami akan tunggu lagi lah. 5-10 minit lagi pun no problem. Kalau dah tak ada soalan, terima kasih banyak. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi. Ya. So, apa lagi soalan? Boleh segan nak on kamera, boleh turn on mic saja. Setakat ni tak ada, mungkin lain kali pula. Okey, terima kasih. Terima kasih Kak Zarimi. Okay. Kak Anita, Puan Anita, Puan Siti Rahmah, Tuan Nur Hafiz, Puan Nur Aisyah dan juga Tuan Saiful Adi. Ada soalan lagi ke? Okey. Puan Nur Aisyah, pengurus kita daripada Kota Kinabalu. Oh, so far tiada soalan. Alhamdulillah. Siapa lagi? Puan Anita, Cik Nur Hafiz, Cik Saiful Adli, tak ada soalan. Okey. Calling 1, calling 2, calling 3. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kita pass pada you lah Farah untuk nak tutup majlis. Okey, Puan Aisyah kata nanti saya kumpul soalan dulu katanya. Boleh, tak ada masalah. Okey, baik, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dengan surah Wal-Asr. Amin ya rabbal alamin. Kita terima kasih para ucapkan untuk sesi yang terakhir ni. Terima kasih para ucapkan juga kepada yang stay bersama kita, dan insya-Allah pada hari Isnin ni Farah nak maklumkan kita akan ada buat satu training. He's a designer, a great one I might add. Satu training untuk sesi SNC kita. Kita akan ajar sesi tu di dalam training apa tu Syah? Saya lupa dah pula. Untuk hari Isnin ni. Untuk hari Isnin ni kita ada training order sini dan landing page. Okey, untuk hari Isnin ni pada pukul 9 malam . So make sure join, okay? So yang tu
Dan itu adalah training secara teknikal bukan kita cakap je tak, ni kita akan ajar secara teknikal. Betul Puan Aisyah. Memang sangat digalakkan lah untuk tahu sistem audisi ni macam mana. Okey, itu saja announcement daripada Farah. Terima kasih untuk semua. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Thank you team. Thank you semua. Thank you semua. Assalamualaikum. إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. حبي خير رسل ربي. Alright, thank you guys. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Syed. Kita dah habis recording ni. Tarik lah. Thank you, Syed. Aku minta hang jawab tak mau pun. Saya diam.